Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Kedah menentang KL City, yang mana KL City menang 2-1 hasil jaringan dari Jordan Mintoh 2, dan untuk Kedah 1 gol dijaringkan oleh Aiman Afif. Pada perlawanan ni boleh saya katakan di first half dan juga second half, sebenarnya daripada gerakan-gerakan yang tercipta, kedua-dua pasukan mempunyai peluang yang terbaik yang terhidang di hadapan mata untuk menjaringkan gol. Kedah ada beberapa percubaan yang sepatutnya mereka manfaat, terutamanya daripada segi sepakan penalti dari Rodney Ngoh yang terkena palang, dan pasukan KL City juga mempunyai peluang yang terhidang, terutamanya daripada serangan yang dilakukan oleh mereka melalui gerakan-gerakan pantas di bahagian sayap. Tetapi sayang apabila percubaan tersebut pun kena palang. Boleh saya katakan pada perlawanan semalam KL City ada beberapa percubaan kena palang, begitu juga dengan pasukan Kedah yang ada 2 percubaan kena palang. So boleh dikatakan kedua-dua pasukan tidak bernasib baiklah palang menjadi man of the match pada perlawanan semalam. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan KL City. Apakah perkara yang saya suka tentang pasukan KL City pada perlawanan ini? Yang pertama yang saya suka tentang pasukan KL City adalah di bahagian tengah, iaitu peranan Akram Mahinan dalam menjadi role number 6 ataupun klasik defensive midfielder. Untuk Akram Mahinan pada perlawanan ini boleh saya katakan beliau bertindak dengan sangat-sangat cemerlang dalam mematahkan gerakan ataupun build-up yang cuba dilakukan oleh pasukan Kedah di bahagian tengah ataupun di bahagian sayap. Yang mana Akram semalam dari segi work rate dan juga dia punya kerja keras, memang boleh nampak yang beliau berada di mana-mana sahaja. Dan dari segi kerja-kerja kotor, tackling, buat kerja jahat ni, Akram berjaya buat benda tu dengan sangat-sangat cemerlang, dan beliau banyak membantu bahagian pertahanan terutamanya di bahagian tengah untuk memastikan yang serangan yang cuba dilakukan oleh pasukan Kedah berjaya dipatahkan oleh beliau. Jadi Akram Mahinan semalam beliau berjaya untuk menjalankan tugas beliau sebagai defensive midfielder dengan sangat baik. Itu perkara pertama yang saya suka untuk pasukan KL City. Perkara kedua yang saya suka tentang pasukan KL City adalah tentang defense department mereka yang diketuai oleh Giancarlo dan juga Declan Lambert, yang mana kita boleh nampak di bahagian pertahanan back 2 ataupun 2 centre back pasukan KL City, mereka berjaya untuk menerapkan corak permainan dari segi man to man marking, iaitu mereka berjaya untuk mark Rodney Ngoh dan tidak memberi ruang kepada Rodney Ngoh untuk berada dalam kedudukan yang kosong supaya ada pemain-pemain Kedah yang boleh supply bola kepada beliau. Jadi memang Rodney Ngoh nak bergerak susah sebab dia dah kena marking oleh 2 player, iaitu Declan Lambert ataupun Giancarlo ketika perlawanan semalam. Maka disebabkan marking tersebut, Rodney Ngoh tak ada ruang yang banyak untuk melepaskan diri dari pertahanan KL. So bila Rodney Ngoh dapat bola, kita boleh tengoklah sama ada Giancarlo ataupun Declan Lambert mesti akan follow up dengan Rodney Ngoh untuk merampas balik bola ataupun melakukan tackle ke atas beliau. Begitu juga dengan Mardi, yang mana beliau dikawal rapat oleh Kamal Azizi serta dibantu oleh winger pasukan KL City sendiri. Jadi benda tu yang saya suka tentang pasukan KL City di bahagian defense department mereka, yang berjaya untuk menetralkan bahagian serangan Kedah dengan gerakan ataupun corak permainan man to man marking. So benda itulah yang menyebabkan bahagian serangan Kedah tak boleh nak melakukan penetration run untuk masuk ke dalam kotak penalti pasukan KL City. Dan untuk pasukan Kedah pula, mereka tak boleh nak menggunakan individu kualiti yang ada pada pemain mereka untuk melakukan serangan secara individual, disebabkan man marking yang dilakukan oleh pasukan KL City itu adalah sangat-sangat ketat. Itu yang kedua yang saya suka untuk pasukan KL City. Yang ketiga yang saya suka tentang pasukan KL City ni juga adalah daripada segi goalkeeper mereka, Kevin Ray Mendoza. Semalam beliau berjaya untuk menyelamatkan satu percubaan daripada Mardi, yang mana kalau gol Mardi tu memang boleh dikatakan Kedah akan kembali lebih bersemangat lah kan. Tetapi nasib baiklah disebabkan kecekapan beliau terutamanya daripada segi situasi one on one dan juga kecekapan beliau ketika membaca bola-bola mati, yang mana
pada ketika corner kick ataupun free kick ataupun hantaran lintang yang dilakukan oleh pemain Kedah, dia cepat untuk keluar dan juga menyelamatkan bola tersebut ataupun menangkap bola tersebut. Kecuali gol yang Aiman Afif buh tu memang dia tak keluar, so dia kena punish dengan gol daripada Aiman Afif. Tetapi overall game beliau bertindak dengan sangat cemerlang. Itu yang ketiga yang saya suka tentang pasukan KL City. Yang keempat yang saya suka tentang pasukan KL City adalah corak serangan mereka. Corak serangan mereka bukannya lah boleh dikatakan terlalu berformat sangat, tetapi corak serangan pasukan KL City adalah dari segi straightforward dan boleh dikatakan terlalu direct, kan? Yang mana mereka akan dapat bola, mereka akan push bola ke hadapan terus, mereka akan tolak bola ke depan, mereka akan tolak bola ke depan untuk mencari pemain-pemain yang berada di bahagian serangan, terutamanya Romain Morales ataupun Jordan Mintah ataupun Hadin Azman ataupun Hakimi di second half. Yang mana bila dapat bola, mereka akan push bola pergi hadapan untuk mencari pemain-pemain yang berada di hadapan. Dan pemain-pemain yang berada di hadapan ni pula, mereka akan menggunakan kualiti individu yang ada pada mereka dalam melancarkan gerakan ke arah gawang pasukan Kedah. Dan perkara tu membolehkan hasil apabila individu kualiti yang ada pada pasukan KL City mempunyai individu kualiti yang baik daripada segi ball control, passing dan juga dribbling, yang mana mereka pandai untuk mencari ruang, mereka pandai untuk menggunakan timing dan juga space yang diberikan oleh pertahanan Kedah untuk mereka bawa bola lagi ke hadapan dan lepas tu mereka akan supply bola kepada target man mereka iaitu Jordan Mintah. Jadi corak permainan pasukan KL City memang lebih direct sahaja ke hadapan disebabkan kealpaan daripada pertahanan pasukan Kedah itu sendiri yang bermain dengan defensive line yang agak tinggi, dan mereka memberi ruang kepada pemain KL City untuk memanfaatkan segala space kosong yang ada untuk melancarkan serangan ataupun counter attack ataupun direct football. Dan perkara tu memang menjadi makanan lah untuk KL City apabila mereka berjaya memanfaatkan segala ruang yang ada untuk melakukan serangan ke arah gawang pasukan Kedah. Kita boleh tengok beberapa kali Hakimi bawa bola berkeserangan, Romain bawa bola ke serangan, Jordan Mintah bawa bola pergi depan seorang-seorang, dan mereka pun di bahagian hadapan ni link up play pun sangat-sangat bagus lah, yang mana mereka boleh buka game dengan sangat bagus. Dan yang paling penting di second half apabila kemasukan Paulo Josue, kita boleh nampak perubahan pasukan KL City punya corak serangan lebih bagus dan lebih banyak connect antara satu sama lain, yang mana banyak hantaran dilakukan ke hadapan dan akan ada follow up daripada pemain-pemain yang lain. Walaupun bermain dengan direct football, boleh saya katakan serangan yang dilakukan oleh KL City memang sangat berdisiplin, sangat teratur ketika mereka menyerang. Itu sebab mereka boleh jaringkan 2 gol, walaupun satu daripada sepakan penalti, tetapi saya ambil gol yang kedua yang dijaringkan oleh Mintah. Itu adalah satu corak serangan yang dilakukan oleh pasukan KL City yang sangat bagus. Cumanya apa yang perlu diperbaiki oleh pasukan KL City apabila bermain dengan cara begitu adalah daripada segi chemistry dan juga persefahaman, dan juga jangan jadi terlalu tamak. Yang mana pada perlawanan semalam boleh kita lihatlah di bahagian serangan apabila mengharapkan individu sangat, maka pemain-pemain KL City ni lebih suka untuk pegang bola dan juga lebih suka untuk menjaringkan gol secara sendiri, sedangkan ada ruang untuk mereka passing kepada pemain lain untuk jaringkan gol. Contohnya macam Mintah, dia boleh dapat hat-trick kan, dia nak score hat-trick, padahal dia ada ruang yang lebih banyak untuk passing kepada Romain untuk memberi kemenangan mutlak kepada KL, tetapi beliau gagal buat demikian. So benda tu yang perlu diperbaiki oleh pasukan KL City dalam menjaringkan gol. Mereka perlu lebih bekerjasama tanpa mengira siapa yang perlu jaringkan gol. Untuk pasukan Kedah pula, mari kita cerita apakah kelemahan pasukan Kedah pada perlawanan ni. Untuk kelemahan pasukan Kedah pada perlawanan ni, yang pertama, mereka mempunyai masalah yang paling kritikal iaitu daripada segi kreativiti di bahagian tengah, yang mana Aiman Afif berjaya bermain dengan sangat baik di bahagian tengah untuk link up dengan baik, tetapi daripada segi kreativiti boleh dikatakan pemain bahagian serangan Kedah tidak terlalu banyak kreativiti yang dihasilkan ataupun gerakan yang dihasilkan untuk melancarkan serangan ke arah gawang pasukan KL City. Ini boleh dikatakan akibat daripada man marking yang dilakukan oleh pemain KL City, maka
pemain tengah Kedah tak boleh nak cari ruang untuk supply bola ke bahagian hadapan dengan sangat-sangat cantik lah. Jadi benda tu yang menjadi masalah kepada pemain-pemain Kedah. Apakah sebab perkara ni berlaku? Antara sebab perkara ni berlaku adalah daripada segi off-ball movement, pergerakan tanpa bola yang dilakukan oleh pemain-pemain Kedah, check in, check out yang dilakukan oleh pemain Kedah di bahagian serangan dalam untuk mengambil kesempatan keluar daripada man marking tersebut. So itu adalah punca lah apabila pemain-pemain serangan untuk pasukan Kedah seperti Roknet Ngah dan sebagainya gagal untuk keluar daripada marking yang dilakukan oleh pemain-pemain KL City. Sepatutnya mereka perlu lebih banyak bergerak tanpa bola, mereka perlu cari ruang yang kosong untuk meminta bola, barulah bahagian tengah boleh supply bola kepada mereka, sama ada daripada long ball dan sebagainya. Contoh saya ambil satu situasi yang mana Mardi boleh bergerak dan Sarawak nampak Mardi bergerak, Sarawak buat through ball kepada Mardi, tetapi sayang percubaan tu berjaya di save oleh Kevin Mendoza. Tetapi nak dapatkan scene macam tu memang agak susah lah, sebab pemain-pemain lain gagal untuk bergerak. Roknet Ngah tak bergerak, Aiman Hafiz tak bergerak, hanya Mardi yang bergerak. So Sarawak pun takkanlah nak berpaksikan kepada Mardi sahaja. So kreativiti dan juga off-ball movement pasukan Kedah pada peluang ni adalah sangat-sangat kurang, menyebabkan mereka tak boleh nak create any serangan yang lebih berbahaya ke arah gawang KL City. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah Kedah adalah pada peluang ni adalah di bahagian pertahanan. Mereka bermain dengan defensive line yang agak tinggi dan dalam pada masa yang sama fullback mereka pun agak ofensif dan mereka meninggalkan ruang yang banyak untuk di counter dengan hantaran-hantaran jauh ataupun direct football. So senanglah untuk pemain KL City counter sebab defense line yang sangat tinggi dan ada ruang yang sangat besar antara satu sama lain untuk melakukan penetration by bahagian serangan pasukan KL City. So memang defense kena lebih compact, kena lebih berdisiplin untuk memastikan yang mereka boleh untuk lebih berhati-hati ketika bertahan. Dan untuk fungsi defensive midfielder pun pada perlawanan ni gagal untuk berfungsi dengan baik. Sebab apa? Sebab diganggu oleh rentak corak pasukan KL City yang diketuai oleh Akram Mahinan yang bertindak dengan sangat cemerlang. Jadi boleh saya katakan itu antara punca ataupun kelemahan pasukan Kedah. Untuk kelemahan pasukan Kedah lagi untuk winger, yang mana untuk winger di belah kanan Syazwan Zainon memang hidup, tetapi di belah kiri Mardi semalam tak berapa nak hidup sangat disebabkan sering dimarking oleh Kamal Azizi. Cumanya untuk pujian saya boleh beri kepada Syazwan Zainon dan juga Aiman Afif, yang mana mereka berjaya untuk menunjukkan peningkatan. Syazwan Zainon dengan hantaran-hantaran crossing beliau berjaya untuk beberapa kali mencari pemain-pemain di hadapan, tetapi sayanglah sebab pemain KL City di bahagian defense mereka dah man marking, so senang mereka nak challenge bola-bola tinggi tersebut. Dan kemasukan Fayad dan sebagainya pun taklah memberi impact yang positif sangat kepada bahagian serangan, sebab gerakan-gerakan mereka senang dibaca oleh pertahanan KL City apabila KL City lebih memfokuskan kepada sit deep dan melakukan blocking sahaja. Jadi secara overallnya memang semalam KL City bermain dengan lebih baik daripada segi corak menyerang berbanding pasukan Kedah yang menyerang tetapi lupa untuk bertahan dengan baik. Jadi itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum.